Murid, sebelum kita meneruskan pembelajaran, mari kita lihat apakah objektif ataupun standard pembelajaran yang murid akan dapat dalam pembelajaran kali ini. Dalam standard pembelajaran 1.11.2, murid akan dapat melempar objek berbentuk lepir pada satu jarak dari kedudukan power position. Manakala dalam standard pembelajaran 2.11.2, murid dapat menjelaskan perkaitan antara kelajuan lakuan melempar dengan jarak lemparan objek berbentuk lepir. Jadi fokus kita pada kali ini ialah bagaimana melempar objek berbentuk lepir. Adakah murid tahu apakah bahan-bahan ataupun alatan yang boleh digunakan untuk pelajaran kali ini? Dah pasti kalau di sekolah dalam bilik pendidikan jasmani alat ini memang ada, iaitu dikenali sebagai cekra. Cekra dia berbentuk lepir, piring yang lepir dan berat dan berat. Jadi untuk di rumah murid-murid boleh menggunakan bahan-bahan lain yang lepir seperti pinggan plastik, penutup balang atau apa saja yang kita boleh pegang dan berbentuk lepir dan bulat. Murid, di sini murid dapat melihat gaya seorang atlet dalam acara melempar cakra dan alatan yang digunakan jika dilihat di sini adalah berbentuk lepir dan dia mempunyai berat yang tertentu. Sedikit tentang lempar cakra. Dia merupakan acara padang dalam sukan olahraga di mana atlet akan merempar cakra berat dalam cubaan untuk menandakan jarak yang lebih jauh daripada pesaingnya. Ini sama juga dalam pelaturan, pertandingan, acara lontar peluru dan juga lembing di mana jarak yang didapati setelah lontaran itu dibuat adalah menentukan di mana kedudukan kita dalam pesaing-pesaing yang membuat lontaran yang lain. Okey murid, sebenarnya sukan ini adalah salah satu sukan yang lama ataupun sukan purba seperti yang diperagakan oleh patun Myron kelima. Perkara ini ada disebut oleh S.M. Discolobus. Okey murid, mari kita melihat fasa-fasa lemparan ajaib. Sebelum kita memulakan fasa-fasa lemparan ajaib, mari kita lihat bagaimana teknik memegang objek lepir. Dalam gambar yang ditunjukkan, itulah saiz ataupun bagaimana tangan kita memegang objek lepir tersebut, iaitu kelima-lima jari kita memegang kemas objek lepir supaya sebelum lontaran yang dibuat, objek itu dapat dipegang kemas tanpa terjatuh. Dan yang kedua, di mana fasa persediaan. Fasa persediaan ini amat penting. Bukan saja dari segi postur tubuh, iaitu kedudukan kaki dan badan yang dibuka seluas bahu. Objek lepir yang dipegang mestilah dalam keadaan yang betul dan kita berdiri dalam posisi power position. Apakah maksud power position? Power position ialah di mana kita berada dalam keadaan kekuda. Kekuatan kaki dibuka seluas bahu dan badan kita bersedia untuk membuat lontaran di mana semasa membuat lontaran ataupun lemparan cakra yang akan kita tujukan pada sasaran, pemindahan daya daripada kaki kepada tangan yang membuat lontaran ataupun lemparan adalah amat penting. Fasa seterusnya adalah fasa 2 iaitu fasa putaran. Iaitu di sini kita memerlukan memusingkan dan merendahkan badan ke kanan dan ke belakang dan sebaliknya jika melempar dengan tangan kiri serta mengekstensikan siku. Ekstensi di sini dimaksudkan ialah membengkokkan siku. Dan penting juga rotasikan bahagian pinggul iaitu pergerakan pinggul daripada belakang ke hadapan dan
buka tangan bebas ke arah sisi dengan pantasnya. Iaitu tangan yang di satu lagi, semasa pergerakan pinggul, kita membuka tangan ke arah sisi dengan cara yang pantas. Okey, dan fasa yang terakhir iaitu fasa lemparan dan ikut lajak. Di mana di sini kita mengekstensikan siku serta menghayunkan tangan dengan pantas dan melepaskan objek lepel. Kemudian ikut lajak di mana kita memindahkan kaki belakang ke hadapan setelah objek itu dapat kita lemparkan. Jadi di sini diingatkan kepada murid untuk melakukan aktiviti ini, pastikan keselamatan diri murid iaitu dan orang lain orang lain, di mana pastikan kawasan melakukan aktiviti berada dalam keadaan yang selamat dan juga selesa. Okey murid, ini adalah contoh aktiviti lemparan ajaib di mana pentingnya di sini kedudukan badan kita dan bagaimana gaya kita membuat lemparan mengikut fasa yang disebutkan tadi. Dan yang penting, semasa nak membuat lemparan, kita memastikan rotasikan bahagian pinggul dengan pantasnya dapat membantu meningkatkan jarak lemparan, di mana kepantasan pergerakan pinggul daripada belakang ke hadapan sebenarnya membantu meningkatkan jarak lemparan. Lebih pantas kita merotasikan pinggul dan lebih jauh jarak yang kita akan dapat. Jadi di sini cikgu ingatkan sekali lagi dari segi keselamatan kerana amat penting. Sebelum melakukan lemparan, pastikan tiada sesiapa di kawasan lemparan untuk mengelakkan kemalangan dan simpan alatan yang digunakan di tempat yang disediakan. Untuk di rumah sudah pasti murid tidak menggunakan cekera yang betul, tetapi menggunakan alat-alat lain yang bersesuaian seperti pinggan plastik dan sebagainya. Jadi di sini cikgu cadangkan supaya memastikan kedudukan kita dan arah lemparan adalah dalam keadaan yang selamat. Dan sedikit informasi kepada murid sekalian bahawa pemegang rekod acara lempar cakera di Malaysia ialah Muhammad Irfan Samsudin dengan jarak lemparan 62.55 meter. Dah pasti itu satu jarak yang jauh dalam kejohanan olahraga Australian Top Meeting 2017. Okey murid, sebelum kita meneruskan pembelajaran ataupun tugasan yang cikgu akan berikan, mari kita melihat video perlakuan fasa lempar ajaib dan aktiviti ansur maju yang murid-murid boleh amalkan. Jom kita tonton sama-sama. Jom kita lihat video lempar cakra dari kedudukan power position. Terdapat beberapa teknik melempar objek lepar dari kedudukan power position. Kita akan tengok teknik-teknik ini dalam fasa demi fasa. Dalam fasa yang pertama iaitu fasa persediaan, murid-murid semua kena pegang objek lepar tadi dengan betulnya iaitu pegang dengan menggunakan jari jemari. Seterusnya berdiri dalam posisi power position dan bawa tangan bebas iaitu tangan yang tidak memegang objek ke hadapan badan. Dalam fasa yang kedua iaitu fasa putaran, sekiranya murid-murid semua memegang objek pada tangan kanan, pusing dan rendahkan badan ke kanan dan ke belakang, atau sebaliknya iaitu tangan kiri. Dalam perlakuan ini, ekstensikan siku dan rotasikan bahagian pinggul. Seterusnya, buka tangan bebas tadi ke arah sisi dengan pantasnya.
Yang terakhir iaitu fasa lemparan dan ikut lajak. Dalam fasa ini, murid-murid semua kena ekstensikan siku yang memegang objek tadi serta ayunkan tangan dengan pantasnya dan lepaskan objek leper. Setelah melepaskan objek tersebut, ikut lajak. Jom kita saksikan lakuan penuh melempar objek sfera dari kedudukan power position. Dalam kemahiran melempar objek leper, kelajuan rotasi pinggul akan mempengaruhi jarak lemparan. Lebih pantas murid-murid semua melakukan rotasi pinggul, lebih jauh jarak lemparan yang akan diperolehi. Untuk menguasai kemahiran ini, murid-murid semua kena lakukan ansur maju melempar objek sfera. Ada dua jenis ansur maju yang cikgu akan tunjukkan. Ansur maju yang pertama ialah melempar objek leper secara bayangan, iaitu tanpa alatan. Murid-murid semua boleh ikuti lakuan yang cikgu tunjukkan. Ingat, utamakan keselamatan. Ansur maju yang kedua ialah melempar objek leper secara realiti ataupun ada alatan. Sama seperti lakuan ansur maju yang pertama, tetapi kali ini murid-murid semua kena guna alatan seperti penutup balang, pinggan plastik, penutup tapaweh dan sebagainya. Yang penting bulat dan leper. Murid, jadi murid telah menonton video rakaman melibatkan perlakuan lempar cakra dan di situ juga ditunjukkan bagaimana fasa-fasa perlakuan dan juga ansur maju yang boleh murid amalkan sebelum murid menunjukkan ataupun mendapatkan penguasaan dalam kemahiran lempar ajaib ini. Untuk pentaksiran bilik darjah, sudah pasti aktiviti yang cikgu hendak murid kuasai adalah aktiviti berbentuk amali. Dan tugasan yang perlu murid buat ialah murid perlu menghantar satu rakaman video perlakuan lempar cakra melibatkan 3 fasa perlakuan, iaitu fasa persediaan, fasa rotasi pinggul dan juga fasa lemparan dan ikut lajak. Dan di sini diingatkan, perlakuan ini mungkin murid lakukan di rumah dan pastikan kawasan perlakuan adalah di tempat yang selesa dan selamat. Murid boleh menggunakan objek leper yang mudah diperolehi di rumah seperti pinggan plastik, penutup balang dan lain-lain yang bersesuaian. Jika murid-murid tidak dapat kawasan yang sesuai untuk membuat lemparan, murid-murid boleh memastikan fasa terakhir iaitu fasa lemparan itu tidak perlu melepaskan objek leper tersebut, hanya menunjukkan gaya sahaja. Jadi objek leper yang murid-murid pegang itu tidak perlu dilepaskan. Cikgu ingatkan sekali lagi, jika tidak di rumah, murid-murid tidak ada kawasan yang sesuai untuk melakukan aktiviti ini. Untuk fasa yang terakhir iaitu fasa lemparan dan lajakan, murid-murid tidak perlu melepaskan objek leper, tapi hanya menunjukkan gaya lemparan sahaja. Jadi, itu saja yang tugasan yang perlu murid buat. Pastikan video rakaman murid-murid tersebut dimuat naik kepada cikgu melalui 3 cara. Sama ada melalui Google Classroom, menghantar melalui Telegram ataupun aplikasi WhatsApp. Dan diingatkan sekali lagi, perkara yang amat penting, pastikan kawasan aktiviti sesuai dan selamat. Okey, mak murid. Sekali lagi, cikgu tunjukkan nombor telefon untuk murid muat naik bahan video tugasan murid iaitu melalui aplikasi WhatsApp atau Telegram ataupun yang lebih baiknya murid memuat naik video tersebut dalam Google Classroom. Jadi itu saja pembelajaran kali ini. Kita berjumpa lagi di minggu berikutnya. Sekian, terima kasih.
Mari kita amalkan gaya hidup sihat. Bye-bye semua.